Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Amirul Fauzan bin Zarin. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan bandar global. Jadi sebelum kita tahu lebih lanjut berkenaan bandar global, kita perlu tahu dulu apa itu bandar global. Okey, saya akan menerangkan apa itu bandar global. Bandar global merupakan bandaraya dunia atau bandaraya alfa, iaitu bandaraya yang ditentukan melalui titik pertemuan penting dalam sistem ekonomi global. Konsep yang berasal dari bidang geografi dan kajian bandar ini berteraskan gagasan bahawa globalisasi difahami sebagai dicipta, dimudahkan dan dilaksanakan terutama di tempat-tempat yang strategik mengikut hierarki kepentingan dan pengendalian sistem keuangan dan perdagangan sedunia. Okey, dengan erti kata lain, nak bagi kita lebih faham berkenaan bandar global ni dia banyak menempatkan aktiviti yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan juga kebudayaan. Okey, bandar global juga dianggap sebagai bandar popular seperti yang kita tahu bandar New York, bandar Paris dan Tokyo. Okey, yang memang dikenali sebagai kota besar dunia. Sebagai contoh, saya boleh ambil bandar New York yang lebih kita tahu sebagai pusat keuangan dunia. Hal ini menunjukkan kepada tiga aspek yang saya terangkan, iaitu ekonomi, politik dan budaya menjadi tiga aspek yang bertaraf dunia. Hal itu ia akan dikenali sebagai bandar global. Okey, seterusnya saya akan menerangkan faktor berlakunya bandar global. Okey, saya pecahkan kepada dua, iaitu dari segi aspek faktor ekonomi dan juga faktor politik. Jadi saya akan menerangkan dari segi aspek faktor ekonomi. Okey, kenapa saya menyatakan faktor ekonomi? Okey, bandar global ini dia berperanan sebagai pusat keuangan dunia, pusat komersial utama, pusat perdagangan yang menjadi lokasi ibu pejabat keuangan dunia bursa saham. Contohnya saya boleh ambil satu bandar global yang menjadi pusat keuangan dunia, iaitu bandar New York yang menjadi pusat keuangan dan juga entiti pasaran saham Wall Street dunia, iaitu yang berada di bandar New York. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dari segi aspek politik. Okey, bandar global ini dia mempengaruhi al-hiwal politik, okey, yang menjadi tempat utama untuk bidang politik dan juga pentadbiran dunia. Okay, sebagai contoh, saya mengambil satu bandar yang sama juga dengan aspek faktor ekonomi tadi, iaitu bandar New York yang menjadi sebagai ibu pejabat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Hal ini menunjukkan bandar global ini jadikan sebagai pembuka kepada bandar global adalah melalui faktor politik dan juga faktor. Saya akan menerangkan ciri-ciri bandar global. Okey, yang pertama adalah segi bilangan penduduk. Okey, di bandar global, bilangan penduduknya adalah melebihi daripada 10 juta orang dan merupakan bandar yang terancang. Okey, yang kedua adalah gaya hidup yang terdapat dalam kalangan penduduk atau rakyat di bandar global, iaitu mengamalkan gaya hidup kosmopolitan dan juga gaya hidup yang lebih moden. Hal ini kerana penduduk yang terdapat di bandar global adalah penduduk daripada golongan elit yang mempunyai dari sudut keuangan yang tinggi, yang menyebabkan perbezaan dari segi gaya hidup dari gaya hidup rakyat yang berada di bandar global tersebut. Yang ketiga adalah menjadi pusat utama, iaitu menjadi pusat tumpuan keuangan dunia, ibu pejabat bank, firma keuangan antarabangsa sebagai contoh di New York. Yang keempat adalah merupakan pusat persidangan dunia, iaitu menjadi pusat menjadi pejabat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang berada di bandar New York. Okey, yang kelima adalah menjadi pusat penyelidikan. Okey, di bandar global ini adalah menjadi pusat penyelidikan dan pembangunan global bertaraf dunia. Maksudnya di bandar-bandar global saja yang menjadi pusat utama penyelidikan dan pembangunan global
yang berterakhir sekali saya akan menerangkan berkenaan kesan bandar global. Okey, kesan bandar global saya pecah kepada dua, iaitu kesan terhadap penduduk dan kesan terhadap alam sekitar. Jadi saya akan menerangkan yang pertama, iaitu kesan terhadap penduduk, iaitu menyebabkan kemerosotan kualiti hidup terhadap penduduk di bandar global, iaitu kemerosotan kualiti hidup berlaku dalam kalangan penduduk bandar disebabkan gangguan daripada masalah pencemaran udara, jerebu dan pencemaran air serta bunyi. Okey, sebagai contoh pencemaran udara, iaitu kejadian jerebu di bandar yang akan menjejaskan kesihatan penduduk bandar, terutamanya masalah pernafasan. Okey, itu untuk kesan terhadap manusia. Saya akan menerangkan pula kesan terhadap alam sekitar. Okay, kesan terhadap alam sekitar adalah menyebabkan peningkatan suhu, iaitu apabila di bandar-bandar global terdapatnya banyak kenderaan dan juga faktor yang menyebabkan berlakunya pelepasan asap-asap yang menyebabkan pencemaran udara. Yang oleh itu dia akan apabila asap-asap ini dilepaskan sebagai contoh daripada asap kenderaan dan juga kilang, akan menyebabkan penipisan lapisan ozon dan menyebabkan peningkatan suhu di sesuatu bandar. Oleh itu, kedua-dua kesan ini menyebabkan kesan yang akibat daripada penubuhan bandar global di dunia.